Khinzir atau babi adalah sejenis binatang yang telah dilarang dimakan dan tertulis di dalam Al-Quran dan Alkitab. Agama Islam melarang memakan beberapa daging haiwan kerana dianggap najis dan kotor, serta haram hukum memakannya. Salah satu daging haiwan yang haram dimakan adalah babi. Walaupun begitu, apakah alasan yang menyebabkan babi haram dimakan? Sebenarnya, ada pelbagai alasan kenapa babi atau khinzir haram dimakan dan perlu diketahui bagi setiap Muslim. Ini kerana Islam menitik beratkan kebersihan makanan, sama ada makanan halal, syubhat dan haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam salah satu surah Al-Quran. Selain itu, pengharaman memakan babi juga termaktub di dalam Alkitab. Jika difikir menggunakan akal, maka kita akan tertanya kenapa babi adalah haram dimakan dan termaktub di dalam Al-Quran. Sebenarnya, tidak ada perkara yang sia-sia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebalik pengharaman memakan daging babi, ada beberapa fakta ilmiah dan perkara yang tersirat yang mendukung perkara ini. Seperti yang sudah diketahui bahawa memakan daging babi adalah haram. Ada pendapat mengenai pengharaman memakan daging babi, iaitu haram hanya sebatas daging dan haram yang meliputi keseluruhan organ tubuh babi. Mengikut pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahawa pengharaman memakan daging babi bukan hanya sebatas dagingnya, tetapi merangkumi semua organ tubuhnya. Maka, seorang Muslim yang beriman dan bertakwa adalah baik bagi kita menghindari makanan yang mengandungi unsur daging babi dan juga organ babi kerana ia haram untuk dimakan. Pengharaman babi tidak hanya pada dagingnya, namun juga termasuk rambut, kulit, tulang, lemak dan anggota tubuh lainnya. Jika diteliti, babi termasuk haiwan yang sangat kotor kerana haiwan ini memakan kotorannya sendiri dan benda-benda najis lainnya. Maka secara tidak langsung memakan babi dalam bentuk apapun, baik pork, chops, bacon atau ham, memiliki efek berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu, babi adalah makanan haram bagi umat Islam. Selain itu, ada beberapa jenis cacing yang terdapat pada babi, antara lainnya Taenia solium, Trichinella spiralis, Fasciculopsis busci, dan Clonorchis sinensis, dan banyak lagi. Cacing-cacing tersebut dianggap sangat membahayakan kesihatan dan tubuh manusia. Malahan, daging babi memiliki infeksi cacing pita atau teniasis. Cacing pita ini sekiranya memasuki perut manusia akan menetas menjadi larva. Seterusnya, larva akan melanjutkan perjalanan menuju usus dan masuk ke peredaran darah. Yang perlu diketahui, cacing pita dapat menyebar ke bahagian lain di dalam tubuh seperti otot, mata dan otak. Apabila seseorang sudah dijangkiti cacing pita ini, ada beberapa gejala dan simptom. Jika seseorang sudah terinfeksi cacing pita ini, di antaranya diarrhea, sakit perut, sembelit dan juga mual muntah. Yang paling parah, infeksi cacing pita tersebut boleh menyebabkan benjolan kecil di bawah kulit. Di samping itu, daging babi memiliki risiko kerana dikatakan mengandungi bakteria Yersinia enterocolytica yang sangat berbahaya. Jika bakteria ini masuk ke dalam tubuh manusia, ia dapat menyebabkan seseorang mengalami demam dan penyakit saluran pencernaan. Tambahan pula, daging babi juga cenderung sukar dicerna sehingga memperlambatkan proses pencernaan tubuh. Tidak hanya mengandungi banyak bakteria, babi juga tidak memiliki kelenjar keringat. Ini bermakna babi tidak berupaya untuk membuang toksin atau racun di dalam tubuh. Maka dari itu, daging babi dianggap lebih beracun daripada daging haiwan lain. Akhir sekali, babi merupakan haiwan yang memiliki kebiasaan memakan apapun. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan sahaja, babi juga memakan daging haiwan lain. Bahkan, babi memakan janin dan bayinya sendiri. Hal inilah yang kemudiannya mempengaruhi kandungan nutrisi di dalam tubuh babi itu sendiri. Maka, berdasarkan penelitian ilmiah ini, maka dapat disimpulkan
bahwa Al-Quran adalah mukjizat agung yang tidak dapat disangsikan kerana telah mengkabarkan pengharaman memakan daging babi di atas pelbagai sebab seperti boleh menjejaskan faktor kesihatan dan membawa kemudaratannya terhadap tubuh badan manusia.